أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتنكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشرب الصافي هادي يا وهاب يا غني. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama kali sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala dengan inayah dan pertolongan Allah dapat sama-sama kita menyelesaikan perfarduan sembahyang maghrib, dan insya-Allah sekejap lagi isyak berjamaah. Dan dengan niat iktikaf kita berada di taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu. Moga-moga semua ini Allah Ta'ala bagi ganjaran dan pahala kepada kita di akhirat kelak, insya-Allah. Tuan-tuan, ibu bapa yang dirahmati Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Kata tuan guru kita teruskan dengan pengajian kita pedoman sembahyang berjamaah kita. Katanya tuan guru kita, Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapah, dengan katanya pada muka surat 21 baris yang ke-8 daripada atas. Surah 21 baris yang ke-8 daripada atas. Katanya, dan makruh membuat shaf sebelum penuh shaf yang di atas. Makruh kita buat shaf sebelum penuhnya shaf di atas. Shaf di atas tidak penuh lagi, tapi kita dah buat suku di belakang. Kita beranggapan nanti ada dua orang lain naik hidup situ, ujung saya nak duduk belakang imam, nak ambil kelebihan. Belakang imam pun jauh lah, 3 shaf, 4 shaf, saya 4. Tapi dia kata nak duduk belakang imam, tepi-tepi itu jauh lagi nanti imam. Dan contohnya dia kata gitu. Itu boleh makruh. Kata setengah ulama, makruh tu makruh yang tidak, yang melumpuhkan pahala shaf. Kata setengah ulama. Ada setengah ulama kata bukan setakat melumpuhkan pahala shaf, tapi melumpuhkan pahala berjemaah. Ada ulama kata
Dan makruh berdiri laki-laki yang seorang. Makruh berdirinya pada 4 tempat, pada 4 kelakuan. Makruh seseorang laki-laki berdiri di untuk menjadikan seseorang imam. Dia duduk, kelakuan dia itu kelakuan dia itu dimakruhkan. Pertama sekalinya di kiri imam, makruh. Kita tahu kalau kita nak jadi makmum pada seseorang, pada seorang ini, makruh kita berdiri di kiri dia, kiri seseorang, makruh. Yang kedua, di belakangnya, makruh juga di belakang. Ini dengan makna orang yang memang datang solat, imam solat, makmum solat lah, itu maksudnya gitu. Kalaulah memang ramai, kalau salah duduk di belakang itu, bahkan itulah paling baiklah. Orang yang di belakang imam itu paling afdal sekali. Ini ceritanya kalaulah seorang imam, seorang makmum, jadi makruh duduk di kiri pertama, di belakang, betul-betul belakang dia, makruh juga. Dan menyamakannya pada tumitnya, menyamakannya pada tumitnya. Mana duduk dengan sesama dengan tu imam. Dia nak jadikan seorang ini imam, tapi dia duduk sama tumit. Tumit itu sama betul dengan yang dia nak jadikan imam. Itu pun makruh juga. Tak ada dia. Tak ada lagi. Sama tu makruh. Dan makruh juga terjauh daripada imam lebih daripada 3 hasta. Dan itu semua tu nak menunjukkan kata pertamanya berdiri di kiri, yang kedua di belakang, dan yang ketiga menyamakan pada tumitnya, dan yang seterusnya yang keempat tu maknanya nak menunjuk yang keempat, iaitu terjauh daripada imam lebih daripada 3 hasta. Makmum yang terjauh daripada imam itu lebih daripada 3 hasta, lebih 3 hasta. Kalau 3 hasta tak makruh lagi. Ataupun kurang 3 hasta tak apa, tak makruh. Jangan lebih 3 hasta itu makruh. Itu maksud. Sesat. Itu perkara yang makruh ketika seorang makmum dengan seorang imam. Dan sunat bahawa tiada lebih daripada 3 hasta. Sunatnya bahawa tiada lebih daripada 3 hasta antara imam dan saf awal. Antara tu imam dengan saf awal jangan lebih daripada 3 hasta. Itu sunat. Ini perbincangan yang seterusnya. Antara saf awal dengan tu imam jangan lebih daripada 3 hasta. Itu sunat itu. Bermaknanya kalaulah lebih 3 hasta, tak sunat lagi, dikirakan makruh. Makruh. Sebab tu kalau buat cari kapet, biar kapet tu sebab
Sebab sekarang ni kapek ni jauh, harganya jauh. Lebih 3 hasta ada kapek. Perkiraan dia di mana? Di tumit iman dan di tumit kita. Mana? Perkiraan 3 hasta. Jadi kalau kita contoh kita sini nanti urat yang belakang tu, garisan yang belakang tu dengan tumit iman duk mana tumit. Itu pun jadi masalah juga. Contohnya besar sangat, contoh kalau ini besar sangat sejarah tu iman kadang-kadang dia duduk jauh pula. Itu main peranan. Itu iman tu kena main peranan juga. Jangan cerita pada masalah musikawi tu. Musikawi itu kita nak susah saja. Itu memang makruh lah perbuatan kita tu. Sembahyang kita tu 1 meter itu makruh dah. Itu sah dah sembahyang itu. Jadi masa buka bawi ni kena buat dengan betul. Itu jangan lebih daripada 3 hasta. 3 hasta apa lagi? 3 hasta apa lagi? Kurang elok lagi lah. Kurang. Mana 2 hasta setengah saja. Dan antara tiap-tiap saf di belakang, itulah juga tiap-tiap saf di belakang jangan lebih daripada 3 hasta juga. Itu kalau lebih boleh menyebabkan kurang pahala. Itu saja, boleh menyebabkan makruh. Seperti mana yang sebut tadi lah, ada setengah ulama kata kurang pahala itu dengan mana kurang pahala saf. Setengah ulama kata kurang pahala bukan pahala sah saja, tapi pahala jemaah juga. Itu jadi bila ada khilaf-khilaf gitu tu menyebabkan kita kena hati-hatilah. Biar buat ibadat tu biar buat dengan sempurna. Jangan buat sesuka hati saja dan ikut-ikut ramai-ramai saja tak. Kita buat dengan belajar. Dan sunat berdiri di belakang imam segala laki-laki. Baik. Seterusnya, apabila menghendaki saf, buat saf, yang mana dah nak didahulukan. Bila nak melakukan saf untuk sembahyang berjemaah ni, yang mana dahulukan? Dia kata sunat berdiri di belakang imam segala laki-laki. Bila sebut laki-laki di sini makna laki-laki yang sudah balik, yang sudah sampai umur. Kalau kira laki-laki dah kanak-kanak pun laki-laki kan. Maksud laki-laki itu dengan makna laki-laki yang sudah balik. Kemudian jika sempurna saf mereka itu, sempurna saf, satu saf, atau kalau contoh satu saf, berapa saf, laki-laki itu dah sempurna dah semua, dia kata kanak-kanak. Kalau kita ada sebut kanak-kanak, ni dia ajar aturan kita dengan kita sebagai orang yang dewasa, orang yang dah dikirakan balik dengan budak-budak, walaupun memang pada hakikatnya kita nak ajar budak pada sembahyang jemaah, tapi jangan kita jadikan dia duduk di dalam saf bersama dengan kita. Jangan sikap itu. Bahkan duduk dengan kita pula anak yang belum berkhitam lagi. Itu jadi masalah pula. Anak tak sunat lagi duduk dengan kita pula. Dia didik kita, dia boleh menyebabkan batal sembahyang. Kenapa? Kerana tak sunat kita maklum. Lelaki ni kalau tak sunat lagi, di bawah kulpah dia, di bawah kulit dia, kulit zakat itu ada najis, dikirakan najis tu pun. Kulit tu, kulit zakat tu, selagi tidak sunat, tak bersihkan dia, lepas tu pula yang jenis tak boleh nak buka.
Kalau tak panggil tak boleh nak leceh, tak boleh nak buka, dah tutup dia panggil mati, nak buka tu tak boleh, lebih-lebih lagi lah nak suci macam mana, gitu. Jadi benda tu dikirakan menanggung najis. Anak-anak kita yang kecil-kecil tu lah, dia tak berkhitan. Jadi tu semua tu kena ambil ambil cakna lah. Jadi kalau dah duduk dalam saf kita menyebabkan kalau lah dia tak bersih, maknanya dia dalam kekotoran, dia dikira menanggung najis, dia tanggung pula kita, boleh menyebabkan tidak sah kita sebab dia menanggung najis. Itu. Jadi situlah ulama nak jaga tentang aturan-aturan saf ni biar boleh beza. Laki-laki dulu, maksudnya orang yang balik dulu, barulah kanak-kanak. Asingkan, tak ada letak sekali. Dan nak ajar juga kepada dia kanak-kanak, awak kanak-kanak, awak kena duduk sini. Jangan buat sama rata, jangan buat sama dengan orang tua. Nak ajar gitu. Sebab itulah kita tu akhir-akhir zaman ni kita ajar gitu. Jadi anak naik kepala, anak tak kenal kata, anak tipah kita, baru tipah, sekeh kita macam boleh buat main gua-gua gitu lah. Anak-anak dulu tu berapa tahun ni? Anak-anak dulu tak begitu. Kita sendiri dulu tak begitu. Tak sama dengan anak-anak cucu-cucu kita sekarang. Itulah. Anak orang dulu takut dengan orang tua, tak lalu depan orang tua. Orang duduk keluar, orang tua duduk keluar tak pergi lalu. Oh sekarang ni atas kepala lah ini. Tak gitu. Itulah maknanya. Sebab apa? Sebab tadi manjakan sangat. Bukan tak boleh nak manja pada apa-apa agama ni. Dalam contohnya dalam bab sembahyang Jumaat begini, dia baguslah nak ajar tentang sembahyang Jumaat, tapi asing tunjukkan juga kepada dia. Awak yang kecil ni tempat awak. Ajar gitu. Ni buat duduk tepi kita juga. Nak hidup tepi kita. Itulah soalan. Ini diajar di sini. Sah laki-laki dulu. Maksud laki-laki mana orang yang balik siap semua nak sempurna lah, bawah kanak-kanak. Buat sah kanak-kanak pula. Lepas sah kanak-kanak tu, kemudian perempuan ada belakang. Itu kan perempuan ada. Itu maksud dia gitu. Dan maka apabila hadir kanak-kanak, itu pertama sekali kita faham, itulah cara yang disunatkan. Sunatnya buat itu, hukumnya sunat. Tapi kalau kita buat juga, campur juga, anak kita, kawan kita, anak dia pula kawan buat gitu contoh, tak ada masalah. Okey je. Tapi kalau masalah haji tadi, kalau contohnya masalah haji tadi, kena hati-hati je tu. Kalau tak berkita lagi, kalau buat gitu tak ada masalah. Cuma tak dapat pahala sunat satu. Kalau buat gitu, jadi kesah tu dia jadi tak terputus dengan kanak-kanak. Tidak terputus. Walaupun kanak-kanak itu walaupun dia masih kecil lagi, adakah terputus atau tidak terputus? Asalkan ada orang dikirakan sah itu sempurna. Itu saja. Cuma tak dapat pahala sunnah. Dia cerita lagi, maka apabila hati kanak-kanak dan mendahulu mereka itu kanak-kanak kepada sah awal, dia dulu sah awal, dan dia datang awal, dia duduk dulu sah. Lepas tu kemudian hadir segala yang balik, barulah orang balik itu datang. Contohnya adalah imam seorang dan yang lain tak datang, budak yang datang, lalu dia duduk sah awal.
Contoh ada berapa orang, duduk dia duduk imam. Lepas tu barulah datang orang yang balik. Kita semua pun tahu datang. Macam mana? Kita boleh tarik tak dia? Duduk belakang. Dia sedang semayang dah ni. Gitu. Dia kata, maka tiada dihundur akan kanak-kanak itu daripada sahabat. Kenapa? Kerana kanak-kanak terlebih sebenar dengan dia pada ketika itu. Lebih sebenar. Maksudnya itu nak cerita raja juga. Kanak-kanak kalau walaupun dia masih belum balik sekalipun, maknanya dia dikirakan dalam sah. Itu saja. Dia dikira dan tak perlu kita undurkan dia, maknanya tarik dia pergi ke belakang ke, tak perlu. Tu pun tu ceritanya. Begitulah ceritanya. Kalau dia tidak main, kalau anak-anak dia jadi main, anak-anak kita sekarang apa sendiri begitu juga. Jadi jenis main kurang dia, bukan main juga pun. Dia jenis kurang. Yang tu baik ayat dulu lagi lah. Memang begitulah kan. Halau biar orang nak kata apa pun tak apa. Sebab apa? Sebab main. Ini cerita ni yang memang kanak-kanak yang sembahyang itu. Budak-budak sekarang tak ada nak sembahyang elok ni bila duduk tepi ramai-ramai gitu lah. Main mana. Gitu. Begitulah. Maknanya kita kena tengoklah keadaan budak tu macam mana. Anak kita akhir zaman ni diuji dengan anak tu macam tu macam mana. Kalau sekiranya benda tu baik, mana elok sembahyang dia, maknanya boleh. Kekalkan dia situ, tak perlu undurkan dia, tarik dia pergi ke makan, tak perlu. Sebab dan sebab yang keduanya, dan kerana satu jenis kanak-kanak dengan segala laki-laki itu. Itu sebab laki-laki dengan kanak-kanak tu, maknanya kesut kanak-kanak sini, kanak-kanak laki lah. Dia dikirakan sama jenis. Jadi tak perlu nak undurkan dia, tarikkan dia untuk pergi pada solat kata dia. Ya, solat awal. Itu maksudnya. Lalu katanya pengarang kita, dan memberi faham oleh illat ini bahawasanya perempuan beri illat tu kalau kanak-kanak. Kalau perempuan macam mana? Tak ada dah orang lain. Terima tak ada, perempuan yang ada. Dia duduk solat. Lepas tu iman apa ni? Iman laki. Ketar iman laki dah buang belakang. Contoh. Ketar tu dah busuk. Lepas tu macam mana? Kalau perempuan tu elah dia. Kalau yang perempuan duduk solat. Perempuan sekira-kira mendahulu mereka itu bagi sawah. Dia duduk sawah, tak ada orang ni. Tu imam kata marilah duduk sini, duduk dekat sini. Jauh pun duduk. Imam contoh. Ini duduk belakang. Dua orang tak ada ni, duduk belakang. Ada 2-3 orang. Kemudian hadis tengok sembahyang tu 1 rakaat, 2 rakaat, hadirlah daripada mereka itu. Tu maknanya mana? Lelaki-lelaki pun hadir. Kenalah kalau perempuan, kenalah takhirkan mereka itu perempuan. Kenapa? Kerana ketiadaan sejenis mereka itu. Yang tidak dikirakan sejenis. Dan maknanya maklumlah laki-laki dengan perempuan itu bukan sejenis. Jadi dia kena mundur. Maka yang lelaki duduk di saf yang pertama. Itu maksudnya. Itulah cerita dia. Habis itu. Dan telah berkata Sayyidina Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Nasaihnya, bermakna, ini perkataan dia disebut dalam kitab Nasaih Al-Habib Abdullah Al-Haddad, masyhur dia dengan
amalan, satu amalan roti al-haddad. Roti al-haddad. Tuan-tuan nak beramal, nak ada, nak membersihkan hati, tuan-tuan bagus sangat baca roti al-haddad. Ada hajat-hajat apa pun bacalah roti al-haddad. Ni kerana Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Baca roti al-haddad tu banyak sekarang. Guru-guru yang boleh ijazah tu banyak. Antara kita di masyhur sininya di Selangor ni, kalau benarlah Ustaz Muhadir Haji Jul, ambillah ijazah dengan dia, ijazah roti haddad. Antaranya saya ambil juga dengan dia, dan sebelum pernah jumpa dengan dia pun saya dah ambil dah dengan guru masa tu. Sekarang ni pun pernah ambil dengan dia. Itu seorang yang hebat juga lah. Ustaz Muhadir Haji Jul tu banyak menulis kitab, banyak menulis buku dia. Jadi itu amalan-amalan kita, tak ada lain dah tuan-tuan. Beramal begitulah untuk bersihkan hati, roti al-haddad. Itu bagus amalan. Baik, ini pengarang kitab Nasaih ni, dia sebut tuan guru kita ambil perkataan Al-Habib Abdullah ni letak dalam kitab dia. Apa perkataan dia? Dan setengah daripada sunat-sunat yang dihampa. Apa maksud yang dihampa? Mana setengah-setengah sunat yang ditinggalkan. Arti mana tinggal? Mana dihampa, mana ditinggalkan. Orang tak cara sangat benda ni. Benda tu sunat, ya sunat, tapi orang tak cara sangat. Tinggal, banyak orang tinggal. Apa dia? Dilalaikan daripadanya. Itu maksudnya dihampakan. Orang buat ambil pot tak pot gitu je. Ambil cana tak cana gitu. Apa dia? Membetulkan saf-saf. Betulkan saf-saf. Betulkan saf-saf. Ni orang tak ambil cana sangat. Dan juga merapatkan padanya pada saf. Merapatkan saf pun orang tak ambil cana sangat. Dua perkataan tu. Tapi ada satu lagi perkataan yang biasa orang guna. Apa? Di sini membetulkan saf dan merapatkan saf. Betul dengan makna betulkan tumit. Betul dengan makna betulkan tumit. Rapatkan bahu. Bukan rapat kaki. Rapat bahu. Setengahnya orang suruh pergi rapat kaki. Suruh rapat kaki. Rapat itu kaki. Ada rapat. Kadang-kadang orang yang geli-geli buat lari. Oh rapat pula. Dia lari rapat. Bukan suruh rapat kaki. Kalau nak suruh rapat kaki, dia jadi kakan je. Jadi terkakar gitu lah. Tak suruh kakak gitu. Baik. Rapat kan, iaitu rapat bahu. Dan ada satu perkataan lagi yang digunakan pakai biasa oleh imam-imam, iaitu luruskan saf. Cara lurus. Baik. Saya nak sebut. Dan nak memperingatkan juga pada masalah ni. Ini saya je ni, tak ada siapa-siapa. Lebih baik daripada perkataan lurus tu, tukar kepada lurus juga, tapi bukan luruskan saf, luruskan kaki. Dah ada dah benda dah sama dah. Tak kalah luruskan saf juga. Lurus mana betul tu dah ada dah. Tukar kepada luruskan kaki. Kenapa? Kerana yang ni pun orang kita terlalai juga, terleka juga. Tu mana sembahyang kaki duduk gitu. Gitu kan tu. Tak gitu kan? Gitu. Kaki kita. Sedangkan disebut dalam kitab Niyatul Musalli, suruh betulkan kaki kita. Betul.
menghadap kiblat. Yang ni pun biasa. Biar kita sembahyang, kenapa tu ulama sebut-sebut gitu? Biar kita jadikan sembahyang kita ini betul-betul menghadap Allah. Tak lain tak bukan, betul-betul kita nak yang sembahyang kita ni menghadap di hadapan Rabbul Jalil, Tuhan bagi segala raja, bagi segala raja-raja. Siapa? Allah. Tu kita dengan Allah yang patut kita. Tapi tak ramai yang begitu menghadap Allah. Tapi kalau menghadap manusia, hebat. Mana? Menghadap depan raja, duduk kawak. Tak gitu. Orang yang menghadap depan raja tak bergerak. Tak bergerak, masalah tak bergerak. Lepas tu mesti kena duduk molek. Kelakuan duduk, kalau diri molek. Dia diri, kalau dia jaga diri situ, tak pandai dah buat. Orang curi hidung tu tak tahu begitu. Tak boleh bergerak. Tu depan apa? Depan manusia. Dengan Allah, ini cerita betul. Kita buat lebih. Supaya juga kita dengan hebatlah, tapi nak cerita ni baguslah. Tapi dengan Allah kita janganlah buat begitu. Dengan Nabi kita jangan buat begitu. Bahkan kita kena lebih lagi. Mana? Kalau baca apa duk nyanyi negaraku, hebat. Sekolah-sekolah dan di mana-mana. Kalau main bola ni, uji awal. Kalau main bola kan negara dulu, hebat dulu. Tak gerak, tak habis negara tu, tak gerak. Tak gitu kan? Tak gerak semua. Tapi kalau Sarawak. Selawat Nabi gitu. Tengok lepong tu Sarawak. Orang duduk Sarawak. Kalau negara tu tak ada orang tengok main lepong. Tak ada. Kita dengan Allah dengan Rasul. Takkan tu rasa hebat kita dan semayang tak pernah hebat. Rasa kalau orang mengajar bab semayang, aku rasa gitu-gitu. Tak nak dengar sangat kalau bab semayang. Semayang 40 tahun tak tinggal-tinggal. Nak mengaji apa bab semayang? Itu sombong. Rasa bagus sangat semayang kita. Allahu Akbar. Itu nak cerita baik. Nak cerita apa, lurus hati je. Lurus kaki. Jadi lurus kaki itu kenapa? Tadi kalau kita punya musalli itu sendiri ada sebut, suruh luruskan kaki. Bila kita semayang tu luruskan. Betul kan? Bukan duduk itu. Itu nak menunjukkan kita apa kalau kita diri orang diri gitu, soalan apa? Duduk diri, duduk tunggu hasil semua. Duduk gitu kan? Tunggu hasil semua. Begitu kan? Kaki duduk tangkap. Tuan-tuan nampak rasa hewan. Kaki duduk bergedik-gedik gitu. Tapi gitulah, tak ada rubuh betul gitu kaki. Jadi semayang kita buat gitu juga. Itu ya, nak suruh tilik, tak suruh kita fikir situ ya. Bukan nak menyatakan tak sah buat gitu. Semayang kaki gitu bukan tak sah. Nak cerita kita dengan Allah Ta'ala. Kita di hadapan Allah Ta'ala. Takkanlah buat gitu ya. Sebab itulah saya jadi imam, biasanya buka pantun kadang-kadang orang pelik lah. Sebab tak pernah dengar kan. Tak pernah dengar lagi. Tapi saya sendiri buat nada. Betulkan saf, rapatkan saf, luruskan kaki. Ada satu lagi, kita luruskan, bukan luruskan saf, luruskan kaki. InsyaAllah di situ kita bagi peringatkan orang apa lurus. Itu je lah. Nak apa? Nak suruh orang minyak, nak bagi orang minyak. Itu juga masalah saf.
Nah, tak bagi orang ingat juga. Dalam ingat-ingat gitu pun, tak tinggi juga. Tak buat juga. Gitulah. Itu orang ingat tak. Itu yang ingat tak. Begitulah tuan-tuan. Jadi kalau boleh, imam-imam sesuai sangat guna perkataan itu luruskan, iaitu luruskan kaki. Bila begitu kita sendiri pun kata gitu, kita buat gitulah. Lepas tu pula benda tu panggil apa, kita tu biasa tu kaki tu tak mengadap sangat. Nak ajar tu payah juga. Usaha lah, usaha. Tak benda tu tak sakit pun, betul dia sakit. Tak ada nak suruh belokkan kaki, tak ada, dah betulkan saja. Betul dia. Dapat pahala. Tak dapat pahala. Kalau keluar-keluar ni dia tak dapat pahala. Tak dapat pahala kaki tu menghadap kiblat, tak dapat. Itulah ulama jadikan yang jadi perkara-perkara sunat pada sembahyang ada 500 tu. Azan.
Al-Hafidh Abdullah Al-Haddad. Dan setengah-setengah daripada sunat-sunat ini apa yang dia ditinggalkan, dilalaikan daripadanya, yakni membetulkan saf dan merapatkan padanya pada saf itu. Dan sesungguhnya adalah Nabi alaihi salam, katanya Habib lagi, dia kata sesungguhnya Nabi alaihi salam merintah mengerja ia akan berbuat demikian itu, demikian pekerjaan dengan sendirinya. Nabi suruh buat sendiri, kita sendiri. Bila berkaitan dengan saf ni, kalau ikutkan bagi orang lain, orang tepi kita berapa tak disunatkan suruh. Yang disunatkan suruh tu imam. Tu imam sunat suruh. Nampak kosong tu imam suruh masukkan. Sampaikan dalam kitab sebut, alhamdulillah, nampak kosong, nampak tak ada orang nak pergi, tu imam pergi tarik, main, jom, biar begitu. Selagi bahkan disebut lagi kitab-kitab lain, selagi tidak sempurnanya saf, dimakruh bagi imam sembahyang. Makruh. Itu perbuatan antara selagi tak sempurna, tengok tak sempurna lagi saf, makruh dia sembahyang. Suruh apa? Suruh betulkan saf, menepentingkan dengan saf. Jangan duk main betulkan saf apa saf. Tapi kalau tak tengok dalam kan, Allah Akbar. Itu maknanya kena jaga benda itu. Sebab apa? Sebab benda tu penting juga bagi makmum, supaya makmum ni ada disiplin. Ada disiplin. Dan melopor atasnya, mana bersungguh-sungguh lah atasnya, dan menyuruh dengan dia, disuruh, betul Nabi suruh. Dan berkata ia, hendaklah kamu membetulkan saf-saf kamu. Ini diambil dalam hadis ni. Habib Abdullah ni ambil dalam hadis ini perkataannya, hendaklah kamu membetulkan saf-saf kamu. Dan berkata ia bahawa aku sungguhnya aku lihat akan syaitan-syaitan masuk ia pada celah-celah saf-saf, yakni lapang-lapang yang ada pada saf, pada ruang-ruang yang ada kosong tu. Aku nampaknya, aku lihatnya, kata Nabi, iaitu ada syaitan. Sebab itulah dia duk ganggu kita, duk kacau kita, duk ingat benda ni kan. Sebab saf kita tu tidak sempurna. Dan disunat mendempet. Mendempet ni makna merapatkan lah. Segala kepala bahu. Kepala bahu ni sunat dempet, sunat rapatkan, sunat lah. Serta sama tumit, samakan tumit. Betulkan tumit. Tumit kita tu, perkiraan dia di tumit lah. Perkiraan betul tu, jangan tengok di jari kaki. Maka demikian itu ialah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi itu. Dan sangat dituntut mengamat-amati dengan demikian itu, sangat dituntut. Dan menyuruh dengan dia imam sembahyang. Imam sembahyang tu yang jadi imam, sunat disuruh. Dan mereka itu terlebih aula dengan dia daripada orang-orang lain, daripada muslimin. Mana mereka itu imam-imam pula. Imam-imam itu terlebih aula, terlebih utama, memperingati, menyuruh dengan makmum dia tu, supaya betulkan solat, rapatkan solat. Maksudnya itu. Kenapa? Kerana bahawasanya mereka itu segala yang menolong atas kebajikan. Dikirakan tu imam buat itu tu imam menolong akan kebajikan dan takut ke Tuhan, dan menyuruh dengan takut pada Tuhan. Buat begitu tu dikirakan orang yang menolong kepada kebajikan.
sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu kata Allah. Ini artinya, dan tolong olehmu atas kebajikan. Kita tolong makmum tu. Berhenti imam tu dia kata gitu tu, dia tolong makmum kan. Tengok nampak ada ruang, tu masuk soft, betulkan soft. Jadi dia tolong atas kebajikan dan takut kepada Tuhan, supaya kita ni dah takut kepada Tuhan. Mana tolong sebab kita nak menghadap Allah ni, biar takut lah. Takut pada Allah, kita nak menghadap Allah, buat benda tu biar cepat sikit, nak menghadap Allah lagi. Dan jangan kamu tolong atas dosa, jangan tolong atas dosa dan berseteruan, dan tolong atas berseteruan. Itu maksudnya. Bila gitu, tak habis lagi ni perkataan bagi bagi Abdullah Al-Haddad ni, tak habis lagi. Itu perkataan dia lagi. Maka melazimkan olehmu dengan segera. Lazimkan dengan segera. Tidak lewat kepada saf awal. Dia kata tidak lewat kepada saf awal, tapi dengan segeralah waktu. Dan melazimkan olehmu dengan merapatkan saf-saf. Lazimkan, memistikan olehmu merapatkan saf tu, dan menyamakannya sekadar kuasa engkau. Kita samakan, kita betulkan dengan kadar kuasa kita. Kita mampu hak mana, rapatkan itu. Kerana bahawasanya ini jalan yang ditetapkan daripada jalan-jalan Rasulullah SAW, katanya Abdullah Al-Haddad. Ni kerana ni jalan Allah Ta'ala tetap dah, iaitu jalan Rasulullah SAW. Barang siapa menghidup, ia akan jalan-jalan Rasul, yakni artinya mengerjanya. Menghidup dengan mana dia buat. Itu sunnah Nabi lah. Rapat kasar, supaya jemaah tu sendiri merapat kasar pula. Itu sunnah-sunnah Nabi, menghidupkan. Siapa-siapa yang buat begitu, katanya Allah Al-Haddad, adalah ia sertanya serta Nabi di dalam syurga. Dia akan dapat bersama dengan Nabi dalam syurga. Allah yang menghidupkan sunnah Nabi ini. Kalau duk nampak sunnah sunnah saja supaya mohon tu saja, tak. Nampakkan sah pun sunnah, betulkan sah pun sunnah. Itu maknanya sunnah tu. Seperti barang yang datang ia, seperti barang yang datang ia, seperti barang yang dia tahu itulah. Dia disebut dalam hadis-hadis Nabi tentang kelebihan-kelebihan itu sendiri, dan dia menghidupkan sunnah-sunnah itu, dikirakan dia sudah dia dikirakan dapat bersama dengan Nabi di dalam syurga, insya-Allah. Itu katanya Abdullah Al-Haddad. Dia kata intaha maksud perkataan nasaih. Itu baru habis perkataan dia sampai situ lah. Panjang juga lah perkataan dia tadi tu. Habis itu perkataan intaha ni makna habislah maksud perkataan nasaih. Lalu dia pun datangkan satu kaedah. Dia kata ini satu kaedah. Bila kita hendak masuk ikut imam, ikutlah di mana-mana tempat imam di dalam sembahyang. Itu dia. Bila kita nak masuk pada sembahyang, dia kata ikutlah di mana-mana tempat yang kita tempat imam tu di dalam sembahyang. Mana ikut situlah. Tetapi kalau imam di dalam rakaat, makmum takbiratul ihram, imam dalam rakaat lah. Lepas tu imam dalam imam tengah rakaat, makmum baru takbir. Kemudian ia rakaat selalu. Lepas tu dia rakaat selalu lah. Dia takbir, imam yang rakaat ni, dia bertakbir, dia pun rakaat selalu, serta dapat tetap rakaat serta imam.
Dia dapat rokok pula serta dengan imam. Ada yang dapat tetap pula rokok. Dalam rokok dia itu dapat masuk dapat tetap, dapat bermakna dapatlah rakaatnya. Dapat rakaat. Itu kan? Dapat rakaat. Yang inilah yang dikatakan sebagai makmum masbuk. Makmum masbuk, makmum yang tak ada masa untuk baca akan bacaan Fatihah. Maka jika tidak dapat tetap, kalaulah dia rokok tapi tak dapat tetap, nescaya luput rakaat itu. Luput rakaat tu dan ikut imam bangkit selalu, ikut imam bangun selalu. Begitu juga dapat imam di dalam i'tidal, dia dapat dalam i'tidal atau di dalam sujud. Dalam sujud, ikut situ. Antara dua sujud atau sujud yang kedua, takbirlah makmum, jangan nanti lagi. Ada takbir jangan nanti lagi. Kemudian ikut pergi tempat imam selalu, ikut pergi imam. Imam tengah sujud, okey takbir, pergi sujud lagi. Dapatlah fadilat jemaah. Dapat fadilat jemaah walaupun di situ tiada dapat rakaat itu. Dapat rakaat tak dapat, tapi dapat jemaah. Pahala jemaah. Kenapa? Kerana tiada dapat rokok yang tetap. Sebab tak dapat rokok tetap tu serta dengan imam. Dan tambahlah rakaat kemudian daripada salam. Jadi nak cerita kata di sini bagi orang yang datang lambat, dia datang untuk dikirakan dapat rakaat itu apabila dia dapat rokok bersama dengan imam dan bukan dapat rokok saja tapi dapat bermakna. Itulah dikirakan dapat rakaat. Kalaulah tak dapat tetap dalam rokok, tak dapat rakaat. Lepas tu dia ikut di mana-mana satu rakaat tu yang dia sudah terlepas rakaat tadi, yang sudah dia terlepas rokok tetap dengan imam, dia dapat dalam i'tidal, dalam sujud, dalam dua atau sujud, dia dapat di situ, ikutlah pada situ dan dia dapat fadilat jemaah. Hanya dapat fadilat jemaah tapi tak dapat rakaat. Yang dapat rakaat hanya didapat di rakaat. Sebab itulah rakaat-rakaat ni iaitu daripada rakaat. Rakaat itu. Sebab tu perkiraan rakaat ni di rakaat. Tak dapat rakaat, tak dapat rakaat, tak dapatlah rakaat. Lalu dia kata, manakala seorang yang sembahyang, ini satu kaedah yang lain pula. Manakala seorang yang sembahyang mengikut imam. Situ persoalan. Ustaz, Ustaz tengah sujud, saya masbuk. Saya tunggu Ustaz yang hukum dia. Sini hukum kan. Lepas tu saya Ustaz tengah sujud, saya sujud kan. Saya tunggu Ustaz ni. Tunggu. Apa hukum dia? Hukum dia rugi lah. Makruh pun apa tak ada? Tak ada makruh. Sebab kita tak sembahyang apa lagi. Kelakuan itu merugikan kita, itu saja. Tidak makruh sebab kita tak berlaku sembahyang apa lagi. Tak makruh. Allah. Tadi cakap ratib handak kan. Dia zikir, lirik, ratib ni ada beza. Ratib, wirid. Zikir, lirik, ratib ada beza. Dia ada beza lah. Sebabnya ratib al-haddad itu antaranya ayat-ayat yang berlainan dengan wirid yang kita sebut lepas pada sembahyang, walaupun memang ada ayat-ayat yang sama pun ada, tetapi kita kita baca untuk khusus ratib haddad itu ketentuan bagi kelebihan dia di situ lah. Benda tu walaupun ada sedikit sebanyak benda tu sama seperti ayat kursi ataupun amanah Rasul bima, itu di dalam wirid pun ada, dalam ratib pun ada. Walaupun benda tu ada tapi
tetap dikirakan berbeza pada kegunaannya. Jadi Ustaz cakap maknanya kita kena ijazah kan? Maknanya kalau kita amal kan, maknanya tanpa ijazah Tanpa ijazah. macam kita jalankan banyak kita boleh ambil dari Google. kan. Nah, macam al-masurah Okey. semua. Amalan ni sebab salah satunya kena ijazah kerana biasanya amalan ini disusun oleh para ulama. Jadi susunan itu perlu kepada ijazah. Susunan itu perlu ijazah kerana dia lebih kepada keberkatan. Itu saja. Kalaulah nak amalkan tanpa ijazah pun tak ada masalah. Tapi kalau kita beramal dengan ijazah itu lebih keberkatan. Seperti buat contohlah benda dunia kita sekarang ni. Orang belajar online, jual online. Perlu ijazah apa? Tahu dia cerita sikit-sikit banyak dalam YouTube. Tapi tak sepenuhnya kena ambil ijazah juga. Sebab dia cara edit, cara apa-apa tu ada banyak kat luar tu. Dia akan ajar di situ. Ijazah ni lebih kepada itu juga. Sebab dia ada soalannya macam pengakuan ataupun kita kata satu iktirafan amalan ni amal aku. Kamu boleh amal, ini susunan aku. Walaupun aku yang buat pada hakikatnya untuk semua umum, tapi aku ijazahkan ini supaya kamu amal, itu lebih baik lagi. Ada pengiktirafan daripada orang yang kita ambil itu. Tidak mempengaruhi itu, tidak. Walaupun benda itu tidak masalah. Kita perlu bertalaki kan? Lebih kurang gitu. Kita paling bertalaki. Supaya kita mengaji Quran. Tak ngaji Quran, ngaji itu pun tak ada masalah dah. Tapi betul ke tak betul tu, tahu lagi. Ngaji tu, okey, kita kata angkat benda tu betul, tak apalah, nampaklah. Tapi orang tanya, dulu ngaji siapa? Ngaji seorang je. Apa ngaji seorang? Jadi gitu lah. Itu saja. Maknanya benda tu ngaji, dia dapat pahala, dapat kalau betul lah. Gitu. Allah lagi. Allahu a'lam wa rahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abada. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.